Wahai penunggu hutan yang ada di sini, kau hantuilah hidup mereka yang coba merosakkan bumi ini. Pergilah kau, pergilah! Nah, sampai sini memang agak susah, saya nafikan, memang agak susah. Karena melalui beberapa tempat yang agak sukar lah. Cuma camp tuh, kalau betul ada camp balak sini, saya tengah cari lagi. Kemungkinan saya akan coba naik dekat atas sana lagi. Sebab saya pelik, kenapa benda ini ada dekat sini, dan dekat sini pula ada tanah lapang. Tanah ini memang lapang, boleh tengok luas tempat nih. Kita bukan nak jadi detektif Conan ke apakah, bukan. Tapi kita kena tahu, kita nak tahu kenapa benda tuh tiba-tiba ada banyak berlambak tanah, merosakkan rumah orang, menyusahkan orang. Jembatan ini pun dah putus, so pakai jembatan balak. Mengikut dari beberapa informa, diorang bagi tahu dekat saya, hujan baru berhenti ya dekat sini, hujan pun baru berhenti.
Dorang bagi tahu dekat saya, dulu dekat sini tanah lapang nih orang letak balak. Banyak yang bertanya-tanya pokok-pokok itu datang dari mana. Dan dekat sini saya tengok semua ini kebun sawit. Dari beberapa sumber lagi, penduduk sekitar sini bagi tahu yang balak-balak ini dah lama tak ada. Sebelum banjir pun balak ni memang dah tak ada. Dan macam biasa saya akan naik dekat atas. Tengok dekat atas pula. Kayu ni saya mesti kenali kan. Oh, keras sangat kayu ni. Tapi boleh. Oh. Oh god. Sebab kayu ni menghalang laluan saya nanti. Harap dekat depan-depan sana tu tak ada tanah runtuh lagi lah. Kalau ada, habis saya tak boleh lalu. Kayu ni biar dekat sini lah. Kalau saya tolak sana, nanti dia pun hanyut dekat sana, pergi tempat orang, rumah orang nanti. Sebenarnya minyak motor pun dah nak habis. Saya nak tengok juga tempat tu hari ni macam mana dekat sana. Dan sekarang ni yang paling merisaukan, jangan tiba-tiba hujan. Sebab boleh tengok jalan tu dah semakin runtuh. Kalau dia runtuh habis, yang pastinya saya tak boleh keluar dah. Dan saya tak boleh balik bawa motor. Jalan kaki mungkin boleh, saya akan ikut laluan atas bukit ni. Boleh tengok ke belakang tu. Saya rasa lebih kurang perjalanan lebih kurang dalam sejam, lebih kurang macam tu. Harap minyak motor ni cukup. Mungkin saya terpaksa sambung hari lain. Sebab motor saya pun hampir jatuh. Saya tak boleh nak tolak. Kalau motor jatuh dekat bawah, habis. Okey, tengok. Kasut pun dah saya kena buka kasut sebab saya nak settle dulu motor ni. Motor ni kena settlekan dulu. Dia tak boleh jatuh. Kalau jatuh kita habis. Oi, jangan jatuhlah motor ni. Besok tak tahulah macam mana nak lepas tu. Sebenarnya saya nak teruskan juga. Tapi tadi benda saya, time tu saya off camera, motor tu hampir jatuh dekat bawah. Kan dekat tepi ni ada tanah runtuh. Lagi satu minyak motor. Minyak motor tak mengizinkan. Padahal saya dah jauh dah sebenarnya jalan ni. Saya kena keluar balik melalui kampung orang asli Sungai Perdak, Kalua tu tak salah saya. Orang lain kalau nak pergi layan jalan off-road macam ni, diorang pakai motocross Kremla. Saya pakai moped ni je sebab
Itu je yang saya mampu. Janji kita boleh sampai pelan-pelan. Cuma agak bahayalah dengan keadaan jalan yang macam ni. Besok saya akan tawan balik jalan ni. Besok saya akan tawan balik. Saya akan buat persiapan besok. Kita akan tengok dekat atas tu. Memang ada balak yang disimpan dekat atas. Mengikut dari informer yang bagi tahu dekat saya. Okay guys. See you tomorrow. Mungkin besok andai kata motor tak boleh lalu, saya kena berjalan kaki. Sebab apa yang saya rasa lah, balak tu datang daripada atas sana, ataupun pokok-pokok tu lah, dia datang daripada atas menggolonsor melalui laluan ni. Sekarang ni pun dah sebenarnya dah dekat-dekat maghrib. Mungkin saya kena keluar daripada sinilah. Akan sambung eksplorasi ni besok. Mungkin malam ni saya akan bermalam di Bentong ke, di Karak ke, tengok. Memandangkan kemah pun lupa bawah. God. Lepas tu saya punya kamera drone pun semua dah habis bateri. Kita tengok besok macam mana. Uncle memang duduk sini saja, tak ada pernah muda-muda dulu, tak pernah kerja mana-mana. Memang telemong, duduk telemong saya. Sebab banyak saya jumpa orang 50, 60, dia orang banyak pergi Singapura dulu. Singapura, apa, JB. Singapura paling banyak. Ya, Singapura paling banyak, betul. Saya jumpa mana dekat Rawang, dekat KL lah, Balakong, Puchong, sembang-sembang semua banyak dulu muda-muda punya jam orang kerja Singapura. So kira uncle tak ada pergi merantau mana-mana lah, sini duduk telemong sajalah. Kalau pergi pun pergi jalan sajalah, jalan-jalan saja, bukan kerja lah. Makan angin lah. Tapi sekarang mau makan angin pun susah lah uncle. Lagi ni COVID. Jangan 2 tahun lagi lah. 2 tahun lebih baru dia ada reda lah. Tapi ini pun iyalah, ini 2 tahun, ini pun sudah 2 tahun. Lagi tambah 2 tahun lah. 2 tahun lagi lah. 4 tahun mungkin ada okey sikit lah, mungkin lah. Kampung Ana nama asli sikap agak dulu itu saya betul. Kalau ada ada boleh tolong you. Sekarang lain pun tak ada. Lain tak ada, ya. Kadang lain ada kan? Nanti sampai sana ada problem, tak ada lagi macam mana bagi tolong. Di bawah atas. Satu orang ya, tak apa, tengok nanti. Sebab mereka tahu sana punya keadaan mah. Lagi dia jalan dia semua tahu apa masalah, boleh bantu. Senang sikit apa, tengoklah nanti. Kadang-kadang kita mau panggil orang bawah pun dia orang takut. Ingat
Ini orang jahat kah siapa mau panggil? Dia bayar gaji dia begini. Iya. Ah. 20-30 boleh lah. Ya. Gaji dia bayar gaji dulu. Tak apa, tengoklah nanti tengok. Sebab saya buat video, saya biasa saya seorang. Mana saya pergi pun saya seorang, saya tak mau ada orang. Ini kali tak boleh. Jangan main no. Kami ini pergi kali tak boleh. Malang, saya pakai ini baru pergi Bahau, saya pun takut loh hujan. Ah. Tepi semua itu air sungai naik. Aku lagi Ya. sudah sampai salah. Ha. Hujan-hujan untuk Tak boleh balik ah. Tak boleh balik. Ah. Itu masalah saja. Ya. Kalau hujan sudah berhenti tak apa. Sekarang hujan belum berhenti lagi. Masih hujan lagi ya. Masih hujan lagi. Tak ada sampai atas lah. Jangan. Itu bahaya. Atas bahaya. Kalau mau pergi, bulan contoh baik kalau pergi lah. Jadi kalau satu motor jangan pergi. Satu motor susah. Kalau ada apa-apa kan Nanti ada hal lah kan. ada harga. Tahu? Lâu xìa này có đấy. Ya tapi dulu sana memang ada balak. Dulu. Memang ada balak sana ada. Sekarang mungkin sudah tak ada, tapi itu kayu lama-lama punya, dorang tak ada bawa keluar. Ya, Dia ya, memang ya. ada tinggal. Dorang tinggal lah. Sebab itu jalan kecil mah, itu kereta besar pun tak boleh masuk. Iya, iya. Saya perasa malam tu lah. Tapi ini balak lah, bukan kira ada lesin halal, tak ada lesin haram, bukan. You ada lesin pun, you tak boleh buat tu macam. Yalah, dia ada low kan. Ah, Mau ikut low. kita mesti mau jaga alam sekitar. Hmm. Kalau suka-suka tebang, you mentang-mentang you ada lesin, you suka-suka sana toroka, sini potong, sana ambil. Ini macam lah jadi bencana alam. Yalah. Nasib baik ya, itu Sungai Betak ada satu itu orang yang sana buat kerja punya, dia ada satu halak. Ha, Dipanggil orang ikut dia, kalau bukan lagi Lagi- banyak orang loh. lagi banyak ah. Itu orang tak mau lari mas sebab tak fikir akan Jadi lagi teruk ni macam. Itu orang cakap mesti mau lari ikut dia bawa pergi masuk itu latang itu getah nah. Atas bukit punya. Nasib baik. Kalau bukan saya ingat mati lagi baik lagi banyak loh. Jual kiwi di jauh, dia mau waktu. Tapi yang meninggal dekat sini dia hanyut tak kereta? Ya, sekali dengan kereta. Sekali dengan kereta kan? Satu kali kereta itu air mari ya, dia sama sekali sama balak mah. Lagi tu balak dia tolak kereta semua. Oh.
Assalamualaikum dan selamat malam. Ini bukan malam, ini kira dah pagi. Sekarang lebih kurang dekat-dekat pukul 5, 4 lebih lah, dekat-dekat pukul 5. Sementara menunggu cerah, sebab saya tak akan lintas tanah runtuh dekat depan tuh. Sementara menunggu cerah, saya akan buat beberapa rakaman gelap lah, macam ni. Cerah lebih kurang lagi 2 jam lah dari sekarang. Sebab agak bahaya kalau saya nak cross tempat yang saya hampir jatuh tu. Time-time macam ni, dia kena cerah baru saya akan cross tempat tu. So kita bolehlah buat ronda-ronda dulu macam ni di sekitar sini. Harap saya akan boleh seberang lah tempat tu pagi nanti. Tunggu cerah, lebih kurang 2 jam. Sekarang pun handphone dekat dalam bag, hujan dekat sini. Sekarang ni pun lebih kurang dekat-dekat pukul 5 lah, 4 lebih. Air pun masih coklat. Saya matikan engine motor sekejap, kita dengar bunyi air dekat sini. Dengar bunyi air, hujan turun. Hutan dekat sini pun boleh tahan tebal lagi sebenarnya, dekat Karak nih. Dekat depan ni memang dekat area sini dah tak ada perkampungan ya. Last tadi dekat Sungai Perdak perkampungan orang asli Sungai Bot dekat sana. So dekat sini memang tak ada penempatan lah. Sementara menunggu cerah, kita akan buat explore secara santai, pusing-pusing dekat kawasan sini. Okay, let's go. Saya akan berlegar-legar di kawasan sini. Boring ya duduk satu tempat ya. Sementara kita menunggu cerah nanti. Nah, sebelah ini sungai. Boleh tengok ni. Dan dekat sini ada satu jembatan yang dibuat menggunakan balak. Dekat sana pun ada kayu balak. Nampak? Itu kayu balak. Dan dekat sini jangan cakap lah. Kayu balak yang dipotong cantik. Cantik sangat. Dan macam biasalah,
Kayu balak ini dijadikan jembatan untuk dilalui oleh siapa? Untuk dilalui oleh siapa? Tak tahu? Yang pastinya tempat ini memang tak boleh lalu dalam keadaan dia yang macam ni. Tengok, ini pejalan kaki boleh lalu lah. Cantiknya dia potong. Sayangnya kau ni, kesiannya kau. Minta maaf lah ya. Orang kata setiap pokok ni ada penunggu. Harap penunggu-penunggu tu kan, bolehlah dia makan perusak-perusak alam. Di mana ke lokasi ini? Biarlah menjadi rahasia. Yang pastinya dekat sini, suatu ketika dahulu dekat sini tempat penyimpanan balak, dan yang tu dah habis lah. Dan dekat atas tu lagi memang ada, tapi benda ni dah berlaku beberapa tahun lepas lah, seingat saya, okey. Dan ada informer lah macam biasa, yang macam biasa info dekat saya. So saya akan cuba naik dekat atas tu kalau tak ada halangan. Dan saya rasa, memang kemungkinan lah balak-balak yang hanyut hari tu daripada atas sana boleh tahan jauh juga sebenarnya tempat tu. Lebih kurang 20 km daripada tanah runtuh tu. Boleh tengok video yang saya, dekat sana ada tanah runtuh kan. Lebih kurang 20 km saya nak naik dekat atas. Sebab itulah saya kena lepas tanah runtuh tu dulu. Sebab selepas saya melepasi tanah runtuh tu, baru saya boleh explore dekat atas tu. Kalau tak ada, saya kena jalan kaki sejauh 20 km. Dan tempat ni macam biasa, dekat atas tu kereta memang tak boleh naik, 4x4 ke apa memang tak boleh naik sebab tanah runtuh dan keadaan jalan yang macam tu. Sepatutnya jalan kaki saja boleh. Tapi tak apa, saya ada binatang ni, saya akan cuba juga bawa dia naik dekat atas. Walaupun kita pakai moped saja, okey? Patut kalau nak pergi tempat macam ni kita kena pakai scrambler, motocross, tapi tak apalah, kita pakai moped saja. Dan ini saja yang kita ada. Tayar pun saya dah tukar. Ini untuk kali kedua tau saya cuba naik dekat atas ni. Kita akan cuba naik nanti. Okey. Saya akan cuba menyeberangi tanah runtuh tu. Harap tak mengecewakan saya lah hari ni. Kesan tinggalan kayu balak ni bercampur ha. Ada yang baru, ada yang lama. Sekejap hujan, sekejap berhenti. Sekejap hujan, lepas tu berhenti lagi. Sekarang ni hujan dah nak turun. Sementara menunggu cerah yang lebih kurang 2 jam lagi lah dari sekarang. Saya akan lepak dulu. Sambil tu kita bercerita-cerita dekat kawasan sini. Okay? Let's go. Saya akan cuba melepas di tempat ni. Tapi rasanya sekarang saya kena stay dulu. Saya kena tunggu terang, barulah
Saya akan coba melepas ya. Nah, tunggu terang lebih kurang sejam lagi lah, lebih kurang sejam ke 2 jam lagi. Dan saya akan lepak dekat sini sebab saya nak lepas benda ni bukan senang ah. Dalam keadaan gelap, yang bahagian ni je tempat saya sangkut malam tadi tu. Kalau saya dah lepas ni sampai ke depan sana, harap dekat sana tu dah tak ada halangan lagi untuk saya. Saya pun risau juga, saya dah lepas ni, lepas tu ada lagi tanah runtuh dekat depan tu ke, ataupun sesuatu lah yang menghalang. Tengok pokok yang ada dekat sini. Kan best kalau orang kata apa, dekat setiap pokok ni ada penunggu. Kan bagus kalau penunggu tu pergi isap darah yang membenarkan, yang bersubahat, yang mengaut keuntungan secara berlebih-lebihan dan rakus terhadap alam sekitar ni. Bagus kalau betul penunggu tu boleh bertindak biar diorang tahu dan biar diorang dihantui terlalu rakus merosakkan alam sekitar kita. Bintang tak ada sebab hujan biasalah. Sementara menunggu cerah, saya pun tak tahu nak buat apa dekat sini. Yang ada lebih kurang sejam setengah lagi lah, lebih kurang sejam setengah ke sejam. Matahari naik sini pun tak tahu berapa, tapi yang pastinya kalau pukul 6 lebih matahari tak akan naik lagi kan. Sebab dalam hutan ni tak nampak. Mungkin pukul 7, pukul 8, mungkin lagi 2 jam lah, 2 jam lebih matahari akan naik. Kita sembang-sembang dulu lah, santai-santai, menghayati suasana dekat sini. Batu besar, boleh dengar bunyi air. Saya suka dengar bunyi air ni. Dan tak ada kedengaran bunyi lain dekat sini kecuali bunyi air ni aja, tengah mengalir dengan deras. Air pun warna coklat. Mungkin ramai yang tak tahu, dekat Telemong ni sendiri ada 5 orang mangsa yang terkorban mengikut laporan macam tu. Dan seorang masih lagi hilang, belum ditemui. Itu mengikut apa yang dilaporkan. Dan mengikut cerita penduduk dekat sini pula, diorang kata ada 10 orang ataupun ke 11 orang yang terbunuh sebenarnya. So boleh imagine lah, bayangkan arus banjir tu datang bersama balak-balak tu sekali, menolak mangsa yang terlibat dalam nahas tersebut. Bila jam air banjir tu datang bersama balak tu, dan dia tolak sekali kereta yang ada di atas jembatan, dan penumpang kereta dan pemandu masih ada di dalam kereta. Boleh imagine ini melibatkan nyawa. So kita kena tahulah punca. Hari semakin cerah dan dah pagi dah. Sekejap lagi saya akan cubalah tolak motor ni untuk melepasi tanah runtuh tu dekat depan sana. Tempat saya sangkut semalam dekat sini dan hampir jatuh dekat bawah tu. Saya akan cuba untuk melepasi benda ni dan terus ke sana. Kita tengok, harap dekat depan sana tu dah tak ada lah tanah-tanah runtuh. Sebab kalau ada mungkin saya terpaksa berjalan kaki lah. Yang pastinya memang jauh. Sudah lepas Kena hati-hati kalau runtuh habis. Always be careful.
pipe ni boleh tahan besar. Dekat tempat ni kenderaan memang tak boleh lalu 4x4 ke semua tak boleh. Sepatutnya tempat ni kena jalan kaki je. Sebab laluan motor tadi tu memang tak boleh lalu, tapi kita cuba juga lalu. So kita boleh lepas lah tempat tu. Macam yang dijangkakan memang tak boleh lalu. Tengok dekat sini dia terus tutup habis. Macam mana nak lalu? Habislah macam ni. Saya dah lepas dah satu tempat tu dekat sana, yang menyebabkan saya terpaksa batalkan misi saya semalam dan ulang hari ni. Tengok-tengok saya dah lepas yang sana. Dah jauh berjalan, tengok-tengok dekat sini lagi ada satu tempat macam ni. Yang ni dia memang terus tutup habis lah. Longgokan tanah ni dia runtuh daripada atas bukit, terus jatuh menggelongsor sampai ke sini. Macam mana ni nak lalu tempat ni? Memang tak boleh lalu terus. Saya kena lepas yang ni. Tapi tengoklah keadaan ni macam mana lah ni. Kalau kita lepas yang sana tu, dekat depan tu pun ada lagi. Tengok. Memang tutup habis lah, tak boleh lalu. Kena berjalan kaki juga. Kena jalan kaki juga baru sampai. Tengok, yang ni memang tak boleh lalu langsung lah. Tengok ni. Kemana kita nak lalu? Dia terus tutup habis macam ni. Kena jalan kaki juga baru boleh pergi. Tapi berapa jauh saya pun tak pasti. Nak kena jalan sampai dekat atas tu. Yang pastinya memang jauh. Dekat sini pun hujan tiba-tiba turun.
Saya tengah prepare barang tadi, hujan dah turun dan mungkin saya terpaksa tinggalkan tempat ni sebab suasana sini yang tak berapa mengizinkan saya. Tapi saya akan cuba cari alternatif lain untuk masuk dua tempat tu satu hari nanti, insyaAllah. Sebelum saya berlalu pergi, saya sempat berkenalan dengan beberapa pemuda kaum orang asli dari suku kaum Temuan. Terima kasih sahabat kerana banyak berkongsi cerita dan pengalaman sepanjang saya berada di sana. Suatu hari nanti saya pasti akan kembali untuk meneruskan misi yang masih belum kesampaian. Hutan, andai kau mampu bercerita tentang luka yang kau alami, pastinya kau akan menjerit sepuasnya. Wahai pemerintah yang bersengketa, di manakah kamu? Wahai manusia yang halobah, wahai manusia yang bersubahat, di manakah kamu? Wahai pembesar-pembesar yang berkuasa, di manakah kamu? Saat alam ini diratah dan dinodai, disitulah kamu. Precisely because of the obscurity of our world thus revealed, such a picture might be worth having. It had been well understood by the scientists and philosophers